Okey, Assalamualaikum. Pada petang ni kita akan masuk ke bab baru, iaitu homeostasis dan sistem urinari manusia. Jadi saya akan perkenalkanlah apakah itu homeostasis. Homeostasis ni adalah kecenderungan badan kita untuk memastikan segala apa yang ada dalam badan kita ni berada dalam keadaan keseimbangan. Contohnya darah kamu tinggi gula, badan kamu akan detect lah tinggi gula. Jadi dia akan arahkan pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi insulin ni dia akan menurunkan gula dalam darah. Jadi bila mana gula tu rendah dalam badan kamu akan detect bahawa gula dalam darah telah turun. Jadi glukagon akan dihasilkan untuk meningkatkan semula gula. Jadi keadaan ini kita panggil homeostasis, yang mana badan manusia ni sentiasa cuba mengekalkan keadaan supaya berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, ini satu kartun lah. Dia tanya kepada doktor ni, doktor, saya berasa sakit semasa membuang air kecil dan air kencing saya ada darah. Saya juga kerap berasa loya. Encik perlu jalani ujian air kencing dan darah untuk mengesan sama ada encik menghidap penyakit batu karang ataupun tidak. Rawatan untuk penyakit ini bergantung kepada jenis, kedudukan dan saiz batu tersebut. Jika saiz melebihi 3 cm, encik perlu menjalani pembedahan. Jadi keputusan positif, ada sel darah merah dan nanah dalam air kencing encik. Encik perlu menjalani ujian urografi intravena UIV supaya saya dapat mengimbas kedudukan, jenis, lokasi dan saiz batu karang tersebut. Macam mana dengan ini yang dia tanya doktor tadi lah. Jadi keadaannya macam mana dalam badan kamu bila mana ada something yang tak kena, kan? Badan kamu akan menunjukkan tanda-tandanya. Jadi daripada tanda-tanda pesakit tu mengadu, maka doktor akan dapat agak lah apakah sakit dia. Dan ia berdasarkan ujian jugalah, ujian test makmal sama ada positif ataupun negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Dalam buku kamu ni dia tulis ialah proses yang mengawal atur. Jadi dia adalah satu kawal aturan, faktor fizikal dan juga faktor kimia pada persekitaran dalam organisma supaya sentiasa berada dalam julat normal. Jadi badan kita akan sentiasa memastikan segala faktor fizikalnya, faktor kimianya berada dalam keadaan julat normal. Contohnya gula. Gula kalau tinggi sangat, badan kita akan detect, dia akan detect, dan dia akan keluarkan insulin untuk tukarkan gula ni kepada glycogen. Jadi apa yang dimaksudkan persekitaran di sini? Persekitaran ni adalah persekitaran dalam organisma merujuk kepada bendalur tisu dan juga plasma darah. Jadi dalam darah kamu tu badan akan dapat detect, gula tinggi atau gula rendah. Jadi bila tinggi, dia akan arahkan pankreas untuk menghasilkan insulin. Begitulah juga kalau kurang, dia akan arahkan pankreas untuk hasilkan glukagon. Jadi persekitaran yang badan kita akan jagalah melibatkan apa? Bendalur tisu itu sendiri dan juga dalam darah tu, iaitu plasma darah. Okey, faktor-faktor fizikal pada persekitaran dalam adalah suhu badan, itu faktor fizikal. Tekanan darah, apa lagi? Tekanan separa oksigen dan karbon dioksida, tekanan osmosis darah dan juga aras gula. Jadi ini faktor-faktor fizikal. Faktor fizikal dan kimia di persekitaran dalam perlu dikawal atur pada keadaan optimum supaya semua proses fisiologi dapat berlaku pada kadar yang optimum untuk perkembangan dan pertumbuhan badan yang sempurna. Jadi inilah yang mana faktor-faktor fizikal dan kimia ni
akan dipastikan supaya berada dalam keadaan yang normal, kan? Sekiranya terlalu tinggi, badan kamu akan mengarahkan sesuatu organ tu untuk menurunkan dia punya level dia ataupun paras dia. Okey, bagaimanakah homeostasis ni dapat dicapai? Jadi dia ada mekanisme dia lah. Yang pertama kita panggil mekanisme suap balik negatif, iaitu mekanisme pembetulan untuk mengembalikan sesuatu faktor kepada keadaan normal. Okey, suap balik negatif menentang perubahan. Dia menentang perubahan dan akan mengembalikan keadaan kejulat normal. Okey, ini suap balik negatif yang mana kita dapat tengok mekanismenya. Okey, ni dalam keadaan normal dalam keadaan normal. Kemudian apa dia? Kamu tengok reseptor. Okey, rangsangan lebih daripada julat normal. Apabila rangsangan julat lebih daripada julat normal, contohnya ada sesuatu something berlaku dalam badan kamu menyebabkan sesuatu faktor fizikal ataupun fizikalnya menjadi lebih daripada normal, reseptor akan dapat mengesannya. Kemudian akan buat mekanisme pembetulan dan mereka badan akan buat suap balik negatif untuk kembali kepada normal. Begitu juga kalau rangsangan kurang daripada julat normal. Kurang, contohnya dalam gula dalam badan mestilah berada dalam 6 desimeter kan, desimeter padu, tapi tiba-tiba gula jadi kurang 3 ataupun 4. Jadi kekurangan itu akan dapat dikesan oleh reseptor dan dia akan buat mekanisme pembetulan untuk kemudian suap balik negatif akan berlaku untuk mengembalikan gula dalam keadaan normal. Jadi ini dikatakan mekanisme suap balik homeostasis. Okey, kita contohnya kawal atur suhu badan. Yang mana manusia ni suhu dia mestilah antara 37 hingga 39. Lebih daripada itu kita dianggap demam. Tapi bila mana suhu badan kita terlalu tinggi, dia akan menyebabkan enzim kita akan jadi rosak ataupun istilah dia nyah asli. Maksudnya enzim tu akan jadi rosak lah. Kalau bila mana enzim rosak, maka sel kita tak boleh melakukan tindak balas ataupun metabolisme sel akan menjadi rendah ataupun lambat. Jadi kulit manusia mempunyai reseptor yang peka terhadap perubahan suhu persekitaran, iaitu kita panggil dia termoreseptor. Jadi kalau suhu badan kamu menaik, termoreseptor akan detect. Dia akan detect dulu. Kemudian termoreseptor pada hipotalamus merupakan pusat kawal atur suhu di otak. Termoreseptor berperanan untuk mengesan perubahan suhu dalam darah yang mengalir melaluinya. Apabila termoreseptor pada kulit menerima rangsangan, impuls saraf dicetuskan dan dihantar ke hipotalamus melalui neuron di area. Selepas maklumat ditafsirkan, impuls saraf dihantar ke efektor seperti otot rangka, kelenjar peluh dan kelenjar endokrin melalui neuron motor. Jadi bila mana keadaan itu berlaku, badan kamu akan melakukan sesuatu. Contohnya kelenjar peluh, apa dia buat? Dia akan mengeluarkan peluh. Bila peluh tersejat, maka suhu badan akan menurun. Jadi keseluruhan proses ni, mekanisme ni kita panggil dia suap balik negatif. Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita akan sambung lagi homeostasis, yang mana bagaimana pengawalan kawal atur suhu badan dilakukan. Okey, bila mana suhu badan dalam keadaan normal, tak ada apa-apa yang berlaku lah. Tapi sekiranya suhu badan meningkat, suhu badan meningkat, apa akan jadi? Reseptor akan mula-mula dapat detect, dapat mengesan. Okey, pusat kawal atur suhu dalam hipotalamus di otak mengesan perubahan suhu daripada termoreseptor kulit.
Maksudnya reseptor tu terdapat di kulit dan melalui darah yang mengalir. Kan darah tu mengalir ke seluruh badan kan. Dia pergi ke hipotalamus. Jadi situlah dia dapat kesan, okey, suhu badan dah meningkat. Okey, apa jadi? Dia akan buat tindakan pembetulan. Membetulkan semula dengan buat macam mana? Pemvasodilatan. Maksudnya salur darah akan mengembang. Okey, kapiler darah akan mengembang dan diameternya bertambah. Lebih banyak darah mengalir melalui kulit dan lebih banyak haba hilang secara sinaran. Jadi bila mana darah lalu dekat kulit, haba tu akan dipindahkan. Haba tu akan dipindahkan keluar daripada badan. Okey, lebih banyak darah mengalir melalui kulit dan lebih banyak haba hilang secara sinaran. Bila mana darah tu mengalir pergi ke kulit, jadi suhu tu akan direndahkan kan. Sebab apa? Ada darah yang mengalir lah, mana bawa haba tu, sama ada dia akan haba tu akan keluar kan, dikeluarkan melalui kulit kita ni kan. Dia menyebabkan suhu tu akan jatuh semula. Okey, otot regang erector mengendur menyebabkan bulu roma menjadi condong. Bila mana bulu roma jadi condong, tidak akan ada haba yang terperangkap pada bulu lah kan. Kerana kalau kamu tengok gambar ni kalau contohnya, kalau kulit kita, okey, kalau ada bulu-bulu ni, dia menegak menyebabkan haba ni terkumpul kat sini kan. Bila haba terkumpul sini menyebabkan badan kamu jadi panas. Jadi apa jadi? Dia akan condongkan. Supaya apa? Supaya haba-haba takkan terperangkap kan. Jadi menyebabkan suhu badan akan lebih menurun. Kemudian kamu tengok pula, okey, apa akan jadi? Kelenjar peluh. Okey, perpeluhan akan berlaku. Peluh akan keluar. Apa tujuan peluh tu keluar? Sebenarnya peluh itu ada air lah, air peluh tu. Dia akan tersejat. Apabila tersejat, haba akan disingkirkan daripada badan. Okey, jadi air peluh tu akan menyerap haba pada badan kamu dan dia akan disejatkan. Bila mana dia disejatkan, badan kamu akan jadi lebih sejuk lah. Okey, otot rangka tidak mengecut dan mengendur berulang kali, menyebabkan apa? Badan tidak menggigil. Jadi otot rangka akan dia tak mengecut lah. Dia tak mengecut, tak mengendur, tak mengecut, tak mengendur. Sebab apa? Supaya badan kamu tak menggigil. Menggigil ni untuk orang sejuk sebab apa? Dia nak wujudkan haba. Tapi bila mana dalam keadaan ni, otot rangka kamu akan berada dalam keadaan tetap lah. Okey, kelenjar endokrin, kelenjar thyroid dan kelenjar adrenal tidak dirangsang. Jadi kadar metabolisme akan jadi lebih rendah. Okey, apa fungsi kelenjar thyroid ni dengan adrenal? Dua-dua ni adalah berkaitan dengan tindak balas kamu dalam keadaan kamu ni nak bersediakan badan kamu kan. Tapi disebabkan ini menyebabkan bila mana dia tidak dirangsang, jadi metabolisme badan akan jadi rendah, jadi kurang haba dihasilkan. Jadi badan kamu tak melakukan apa-apa metabolisme. Sel-sel akan kurang melakukan metabolisme, menyebabkan haba tu tidak dilepaskan dengan lebih banyak. Jadi badan kamu suhunya akan menurun seperti biasalah. Okey, apa jadi bila mana suhu badan kita menurun? Suhu badan menurun, pusat kawal atur suhu dalam hipotalamus juga dia akan dapat mengesan. Sebab apa? Sebab adanya termoreseptor yang memberi impuls dan juga darah yang mengalir dekat kulit tu. Dia bawa haba pergi ke seluruh badan, jadi hipotalamus dapat mengesannya. Berlakunya kenaikan suhu pada badan. Jadi apa langkah pembetulan yang dia akan buat? Mekanisme pembetulan tu. Okey, pemvasocerutan. Maksudnya salur darah akan jadi mengecut, jadi kecil. Jadi diameter dia akan berkurang. Jadi sedikit darah mengalir melalui kulit dan kurang haba hilang secara sinaran. Jadi haba ni tak pergi ke kulit. Dia tak pergi ke kulit, jadi haba dalam badan tu akan terkumpul dalam badan kan. Haba akan dikumpulkan dalam badan. Dia tak bawa pergi ke kulit kan. Kalau dia bawa pergi ke kulit, nanti haba tu akan hilang secara sinaran
kan. Jadi bila mana dia mengalir dalam badan sahaja, kan, dia lakukan pemvasocerutan tu, jadi haba akan terkumpul dalam badan. Okey, kelenjar peluh, peluh akan mengurangkan pengeluaran peluh, kan. Jadi bila mana ini terjadi, kurang haba akan disingkirkan. Okey, apa berlaku pada otot rangka? Otot rangka ni dia akan mengecut mengendur berulang kali. Yang kamu menggigil tu. Kan, kamu menggigil tu sebenarnya berlaku pada apa? Berlaku otot rangka ni. Dia mengecut dan dia mengendur berulang-ulang kali. Sebab tu lah kamu menggigil. Apa tujuan dia? Supaya haba dapat dihasilkan. Macam kamu gosok tangan lah, gosok tangan kan. Gosok tangan gitu kan, kamu dapat rasa panas kan. Begitulah juga dengan otot rangka. Bila mana dia mengendur, mengecut, dia berlaku pergerakan, kan. Pergerakan tu yang akan menghasilkan haba. Okey, lepas tu kelenjar endokrin, iaitu kelenjar thyroid dan kelenjar adrenal akan dirangsang untuk apa? Meningkatkan metabolisme badan kamu. Bila mana dia tingkatkan metabolisme badan, maka banyak haba akan dapat dihasilkan. Jadi ini akan meningkatkan semula suhu badan kepada normal, iaitu 37 Celsius. Okey, kita pergi pula kepada kawal atur tekanan darah. Okey, tekanan darah merupakan daya yang dikenakan pada dinding arteri. Macam mana kita dapat ukur tekanan darah tu? Sebab apa? Sebab dalam salur darah tu terdapatnya darah, kan. Dalam salur darah tu ada darah. Darah inilah yang menekan dinding salur darah tu, kan. Sebenarnya kamu tengok. Okey, ni salur darah. Okey, dalam ni kan dia ada lumen. Kita panggil lumen ni maksudnya lubang dia ni lah, lubang salur darah ni. Dalam ni ada darah dia. Darah ni yang memberi tekanan kepada salur darah tu. Sebab tu kita boleh mengukur tekanan pada salur darah. Okey, tekanan darah arteri adalah paling tinggi semasa ventricle mengecut. Ventricle mana? Ventricle pada jantung. Dia mengecut, jadi dia akan tolak darah pergi ke aorta. Okey, manakala tekanan darah paling rendah adalah semasa ventricle mengendur, iaitu diastol. Diastol, masa ventricle tu bawah tu dia mengembang. Masa itulah darah dimasukkan ke dalam jantung. Okey, jadi masa mengendur, masa ventricle mengendur, tekanan darah paling rendah. Masa ventricle ni dia mengepam atau dia kecut, masa itulah tekanan darah paling tinggi. Okay, pengawal aturan tekanan darah adalah melalui mekanisme suap balik negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah 13.5. Okey, tekanan darah normal ni 120/80. Kan? 120/80. Okey, jadi paling tinggi pun 120. Masa ni ventricle akan apa? Akan mengecut. Ventricle berkecut, dia tolak darah pergi ke aorta. Masa itulah tekanan paling tinggi. Masa inilah kita panggil sistol. Yang sebelah ni diastol. Okey, jadi tekanan darah ni dia meningkat. Bila mana tekanan darah dikesan meningkat. Okey, ada baroreseptor dalam jasad karotid dan jasad aorta dirangsang. Di aorta tu kan jantung yang kamu lukis sebelum ni. Yang aorta tu tempat darah keluar daripada ventricle tu, situ ada baroreseptor. Okey, impuls saraf dihantar ke pusat kardiovaskular di medula oblongata. Okey, apa dia buat? Medula di sinilah berlakunya tindakan pembetulan. Okey, apa dia mekanisme pembetulan yang dibuat? Pengecutan otot kardium menjadi lemah dan memperlahankan kadar denyutan jantung. Ini dia akan buat, kan? Maksudnya kecutan ventricle tu akan dikawal. Dikawal supaya tidak mengepam terlalu kuat. Okey, otot licin arteri mengendur dan mengembang, kurang rintangan bagi pengaliran darah, pemvasodilatan berlaku. Jadi seperti mana saya lukis tadi, ini apa fungsi saya lukis ni? Saya nak tunjuk pada kamu bila mana tekanan ni, okey, darah menekan dinding arteri. Kamu bayangkan kalau
kalau salur darah ini sendiri yang kembangkan badan dia jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Bila mana dia jadi lebih besar, maka tekanan, walaupun darah ni memberi tekanan, tapi dia tekanan tu jadi tidak kuat. Sebab apa? Sebab vasodilatan telah pun berlaku, iaitu otot licin pada arteri tu, pada salur darah ni akan mengembangkan bentuk salur darah ni, menyebabkan dia jadi lebih besar. Okey, jadi bila mana itu berlaku, dua tu berlaku, jadi tekanan darah akan menurun. Okey, kembali semula kepada 120/80, iaitu sistol 120, diastol 80. Itu adalah normal, tekanan normal pada manusia. Okey, jadi sekiranya kamu bayangkan, kalaulah 120 ni dia tak jadi 120, dia jadi 90 ataupun kurang lagi, 80. Yang ni pula jadi 60 atau 50. Jadi itu dikatakan tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah ni kemungkinan juga disebabkan oleh jantung tak kuat. Otot jantung tu, otot kardium ni tidak kuat. Jadi dia tak boleh mengepam dengan lebih kuat, menyebabkan apa? Tekanan pada salur darah tu tak tinggi lah. Okey, jadi kamu dapat apakah yang badan kita akan buat? Pertama sekali, tekanan darah tu sendiri dapat dikesan kerendahannya, dia dah rendah. Siapa dapat kesan tu? Baroreseptor. Baroreseptor ni dia terdapat pada jasad karotid dengan jasad aorta. Okey, kurang dirangsang. Jadi kurang dirangsang, jadi dia tahulah bahawa baroreseptor ni memberi jawapan, okey, tekanan darah akan jadi rendah. Jadi impuls saraf ni dia akan dihantar ke mana? Ke pusat kardiovaskular di medula oblongata. Jadi kamu jangan silap, dia bukan di cerebrum ataupun cerebellum. Medula oblongata ni ialah di mana luar kawal, tindakan luar kawal. Jadi kamu kena bezakan. Jangan letak perkataan otak. So apa? Ia tidak spesifik. Otak kan ada beberapa bahagian, cerebrum, cerebellum, medula oblongata. Jadi sila hafal yang spesifik. Okey, mekanisme pembetulan yang akan dibuat ialah pengecutan otot kardium jadi lebih kuat. Dia akan kuatkan otot kardium untuk arahkan otot kardium ni supaya lebih kuat dia punya pengepaman dia, dan dia tingkatkan kadar denyutan jantung. Tujuannya apa? Supaya darah banyak dialirkan. Bila darah banyak mengalir, maka tekanan akan lebih tinggi. Otot licin dengan otot arteri akan mengecut. Dia akan kecut, dia akan menyempit. Supaya apa? Supaya rintangan bagi pengaliran darah bertambah. Jadi pemvasocerutan akan berlaku. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan lagi tekanan pada darah. Okey, jadi tekanan darah akan meningkat semula. Jadi tekanan darah ni kalau rendah, apa akan jadi? Kebanyakannya masalahnya lah hitam lah, kan. Kita tak cukup, tekanan tak cukup, jadi badan kita akan jadi lemah lah. Tekanan darah akan jadi rendah, jadi banyak darah ni tak pergi ke kawasan-kawasan penting, kan. Assalamualaikum. So kita sambung sikit lagi, iaitu kawal atur aras gula darah. Okey, jadi dalam gula dalam darah kita sebenarnya dia ada level dia ataupun paras yang tersendiri. Sekiranya level tersebut ataupun paras tu berlaku terlebih, jadi badan kita akan dapat detect. Okey, kepekatan gula dalam darah seseorang yang normal ialah 90 mg dalam setiap 100 cm padu darah. Jadi setiap 100 cm padu tu ada 90 mg gula. Jadi aras gula dikawal oleh hati dan pankreas. Jadi dua organ ni terlibat dalam pengawalan paras gula dalam darah. Dua organ ni, iaitu hati dan pankreas. Pengawal aturan aras gula darah menunjukkan mekanisme suap balik negatif dalam kawalan homeostasis. Jadi homeostasis ni dia akan cuba juga satu mekanisme yang mana dia akan cuba juga bawa keadaan kembali kepada normal. Okey, sekiranya gula naik, dia akan turunkan. Kalau gula turun, dia akan naikkan.
kan, supaya keadaan tu kembali normal, yang mana setiap 100 cm padu ni mesti ada 90 mg gula dalam darah tu. Okey, apakah mekanisme pembetulan sekiranya gula ni naik? Okey, aras gula dalam darah meningkat. Kemudian yang akan detect apa dia? Yang akan dapat mengesan tu, okey, sel beta. Sel beta pada kelompok sel Langerhans di pankreas dirangsang untuk merembeskan hormon insulin. Jadi sel beta ni akan dirangsang untuk menghasilkan hormon insulin ke dalam darah dan diangkut ke hati. Okey, apa yang dibuat? Mekanisme pembetulan yang buat, okey, pertukaran glukosa berlebihan kepada glikogen di hati, yang mana glukosa ni akan ditukarkan kepada glikogen oleh insulin. Okey, penggunaan glukosa oleh respirasi sel meningkat. Jadi sel ni akan dipaksa ataupun dirangsang untuk melakukan respirasi, dan juga pertukaran glukosa berlebihan kepada lipid. Jadi glukosa yang kamu minum, kamu ambil tu, gula semua ni yang tinggi ni, dia akan ditukarkan kepada lemak. Okey, aras gula dalam darah akan kembali menurun. Okey, apa akan jadi kalau gula dalam darah ni menurun? Okey, kalau gula dalam darah menurun, sel alfa pada kelompok